Bertemu lagi dalam JRY News Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam sejahtera. UMNO mahu rampas Terengganu, 17 kursi jadi sasaran. Bolehkah PN ditumbangkan? Sebelum kita teruskan, jangan lupa subscribe channel ini. Perhatian politik kini mula beralih kepada Terengganu apabila muncul satu persoalan besar. Mampukah UMNO merampas kembali Terengganu daripada Perikatan Nasional pada PRU 16 akan datang? Menurut penganalisis politik Dr. Azri Aceh, jika UMNO memilih untuk bergerak solo, parti itu perlu memperoleh sekurang-kurangnya 17 daripada 32 kursi DUN untuk membentuk kerajaan negeri dengan majoriti muda. Angka 17 ini nampak mudah disebut, tetapi hakikatnya ia adalah cabaran yang sangat besar. Kita perlu melihat terlebih dahulu keputusan PRN 15 yang lalu. Pada pilihan raya 15 yang lalu, PRN 15, PN berjaya menyapu bersih ke semua 32 kursi DUN Terengganu dengan memperoleh lebih 473 undi atau sekitar 68,5%. UMNO BN pula memperoleh hampir 168 ribu undi, bersamaan sekitar 28,7%. Jadi persoalannya, kalau PN menang semua 32 kursi, dari mana datangnya peluang UMNO untuk menang 17 kursi? Jawabannya terletak pada margin kemenangan. Tidak semua kemenangan PN berlaku dengan majoriti besar. Sebagai contoh, DUN Telemung hanya dimenangi dengan majoriti 295 undi. Kemudian terdapat Bandar dengan majoriti 2.364 undi, Langkap 2.734 undi, Seberang Takir 2.757 undi, dan Hulu Besut sekitar 2.860 undi. Beberapa kursi lain seperti Bukit Besi, Kijal, Kota Putra, Kuala Besut, Ladang, Jabi, dan Jerte juga mempunyai margin kemenangan yang tidak terlalu besar. Ini bermakna dari sudut matematik pilihan raya memang terdapat kursi yang boleh menjadi sasaran UMNO. Tetapi di sini cabaran sebenarnya bermula. UMNO tidak boleh hanya bergantung kepada kursi marginal. Untuk mencapai 17 kursi, UMNO perlu bukan saja merampas kursi-kursi yang mempunyai majoriti tipis, tetapi juga menembusi kubu kuat PN seperti Kuala Berang, Ajil, Kemesik, dan juga Pengkalan Berangan. Dan ini bukan tugas yang mudah. Namun landscape politik Terengganu pada tahun 2026 mungkin sedikit berbeda berbanding PRN 15. Antara perkembangan yang disebut ialah perletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi PN serta keputusan PAS menghentikan kerjasama politik dengan Bersatu. Perkembangan ini menimbulkan persoalan tentang kekuatan koordinasi PN, khususnya di beberapa kawasan yang sebelum ini disebut dimenangi calon Bersatu menggunakan tiket PN. 5 kursi yang menjadi perhatian ialah Hulu Besut, Permaisuri, Seberang Takir, Telemung, dan juga Kijal. Tetapi ada satu perkara penting yang perlu kita pahami. Kelemahan Bersatu tidak semestinya bermaksud undi Bersatu akan berpihak kepada UMNO. Ini perkara yang sangat penting. Jika berlaku perpecahan dalam PN, undi mungkin berpecah kepada beberapa parti atau calon. Dan jika undi berpecah, UMNO mungkin mempunyai peluang untuk menang di sesetengah kawasan. Tetapi peluang tidak sama dengan kemenangan. Sebab itu penganalisis berpendapat UMNO perlu melakukan perubahan yang besar. Pertama, UMNO perlu menggunakan peta kemenangan berasaskan data. Mereka perlu mengenal pasti satu persatu kawasan yang benar-benar mempunyai potensi untuk dimenangi. Kedua, soal calon sangat penting. Dalam politik negeri Terengganu, calon yang mempunyai pengaruh pribadi dan hubungan kuat dengan masyarakat setempat boleh menjadi faktor penentu. Ketiga, UMNO perlu mengubah naratif politik. Jangan hanya bergantung kepada isu identiti atau pertelingkahan politik. Sebaliknya, isu seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, banjir, infra, dan juga ekonomi rakyat perlu diberikan perhatian. Keempat,
Jenderal Akarumbi mesti benar-benar bergerak. Kursi yang mempunyai margin 265, 1.000 atau 2.000 undi boleh berubah hanya dengan perbedaan kecil dalam jumlah keluar mengundi. Jadi keupayaan membawa penyokong turun mengundi akan menjadi sangat penting. Persoalan terakhir ialah adakah UMNO benar-benar mampu mencapai 17 kursi? Secara matematik jawabannya memang tidak mustahil, tetapi dari sudut politik jalannya masih sangat sukar. PN mempunyai kelebihan sebagai penyandang dan mempunyai rekod kemenangan besar pada PRN 15 yang lalu. UMNO perlu mengubah hampir keseluruhan peta politik Terengganu jika mahu membentuk kerajaan negeri, dan yang paling penting jika UMNO benar-benar memilih untuk bertanding secara solo, pilihan raya ini boleh menjadi ukuran sebenar terhadap kekuatan semasa UMNO di Terengganu. Adakah UMNO masih mempunyai sokongan Akarumbi yang cukup kuat, atau adakah sokongan 28.7% dalam PRN 15 yang lalu masih belum cukup untuk diterjemahkan dalam bentuk kemenangan di 17 kawasan? Inilah persoalan yang akan menentukan masa depan politik di Terengganu. Kesimpulannya, sasaran 17 kursi bukan sekadar slogan. UMNO perlu menukar undi kepada kursi, sokongan kepada kemenangan, dan strategi kepada gerakan atau gerak kerja Akarumbi yang benar-benar berkesan. Kalau mereka gagal melakukan perkara tersebut, angka 17 kursi mungkin hanya kekal sebagai sasaran di atas kertas. Apapun, semoga maju jaya UMNO untuk PRN di negeri Terengganu nanti. Jumpa lagi, bye-bye.